TV KPM. Ya, biar masa lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan kami di Didik TV KPM. Saya Akmal Nazri dan siapa duduk ngadau sebelah saya ni? Nampak terus berdiri pula duduk sebegini ya. Tegak orang kata ya. Bersama dengan saya Sisi Iman. Ya, dan seperti biasalah kan, tadi jam pertama kita sudah pun belajar bagaimana kita nak tackle subjek bahasa Iban dan selepas itu subjek Bahasa Kadazan Dusun. Ya, dan seperti biasa di dalam jam yang ketiga ini kita nak santai lah kan bersama dengan cikgu dan juga dengan panel jemputan kita di kat belakang ni, yang mana kita tahu kan SPM tinggal lagi bukan 3, bukan 4 tapi lagi 2 hari. Dengar tak? Dengar apa tu wahai unduk ngadau? Duk. Sebab apa? Sebab itulah denyutan jantung agaknya adik kita nak ambil SPM. Lagi 2 hari ni kan. Tapi sebelum itu Sisi kan, kami ingin memohon maaf di atas salah sebut tadilah mengenai salah satu sekolahnya kan, yang mana sepatutnya SMK Tatau Bintulu Sarawak dan juga SMK Datuk Peter Mojuntin Penampang dan juga Sekolah Menengah Saint Peter Telipok. Betul, cikgu? Betul. Okey. Jangan cepat sangat menghukum, jangan cepat sangat nak tweet tu. Maafkan saya. Nak tweet apa saya. tu? Sabar, jangan marah-marah. SPM lagi 2 hari saja. Okey. Dan kita juga masih lagi bersama dengan my handsome teacher. Kalau dalam bahasa Ibannya dia panggil Sigat. My Sigat teacher, Cikgu Kasa, dan sebelahnya Ratu, my queen. Siapa Sisi? Cikgu Roslia. Yang bersama dengan Sisi Iman bagi subjek Kadazan Dusun tadi. Betul. Baik. Dan seperti apa yang kami perkatakan tadi kan, SPM tinggal lagi 2 hari saja Sisi kan. Dan saya pasti ramai dah pelajar-pelajar ini mula rasa gelisah. Mula rasa degupan jantung semakin laju. Heart rate sampai 150, 160. Macam tadi rhythmnya. Tapi itulah wujudnya Road to Success-nya lah, untuk membantu anda semua lah. Ya, dan saya pasti bagi pelajar-pelajar Islam kan, mereka ini ialah di hujung-hujung saat ini mereka hanya bertawakal sajalah, berserah saja. Apa nak jadi, jadi. Tapi janganlah sampai apa nak jadi itu sampai dah tak nak belajar dah. Masih lagi, walaupun kita nampak 2 hari tu macam alah sekejap je, tapi masih lagi banyak tau yang kita boleh dapat. Ya, dan sebab itulah Sisi pada tengah hari ini kan kita mempunyai seorang tetamu jemputan yang cukup, saya rasa dia ni kalau memberi kata-kata motivasi number 1. Dan kita akan terpukau. Dia akan terpukau mendengar je. Macam tu kan. Dan siapakah beliau? Ini kita bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif, pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. Assalamualaikum Dr. Iz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amboi baju biru-biru nak pergi kenduri ke? Selamat pagi. Baik, Dr. Iz lah kan, itu nama manja beliau lah, Dr. Iz kan, yang mereka kita tengok pun dekat Instagram ni pun dah sampai berjuta-juta dah followers ni. Ya, kalah kita. Kalah kita, Dr. Iz. Okey, dan kita nak sebut sikit mengenai tawakal selepas usaha. Apa yang dimaksudkan tawakal selepas usaha tu, Doktor? Okey, terima kasih kepada semua pengacara yang handsome, cantik-cantik semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang saya nak katakan kepada semua anak-anak kita yang bakal menduduki SPM, termasuk anak saya insya-Allah pada hari ini, tawakal dan usaha tak lain dan tak bukan kita kena melakukan sesuatu sebelum kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini bermakna kita kena buat strategi, belajar betul-betul, buat persediaan, banyakkan mutalaah ataupun kita mengulang kaji. Daripada usaha-usaha inilah kita bertawakal kepada Allah dengan berdoa dan berserah kepada Allah setelah semua urusan kita telah lakukan dengan yang terbaik. Itu yang diajar oleh Islam. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Bila kamu dah berazam, dah berusaha, dah buat segala-galanya, belajar melalui Didik TV dan sebagainya, insya-Allah Allah akan permudahkan. Apa yang dapat lepas ni, itulah keputusan yang terbaik untuk kita. Apa yang terbaik itu, insya-Allah Allah akan buka jalan yang terbaik.
Dr. Is, macam tadi Dr. banyak sebut terbaik, usaha yang terbaik. Macam mana agak-agaknya sebenarnya kita nak tahu usaha tu yang dah sehabis baik dah? Adakah kita boleh rasa ataupun macam mana tu Dr.? Kita dapat mimpi sebenarnya. Mimpi. Insting. Insting. Dia pertama, kita kena memaksimumkan usaha setiap hari. Bermakna, kalau kita belajar 3 jam, kita maksimumkan waktu pembelajaran itu sampai ke 10 jam. Paling banyak yang kita boleh. Itu adalah yang terbaik, usaha yang terbaik. Yang kedua, kita sentiasa melakukan muhasabah. Muhasabah ni kita check balik, check and balance. So kita tengok, hari ni kita belajar satu subjek. Hari ni kita belajar ialah subjek lah. So daripada situ kita akan muhasabah, check sejauh mana yang kita belajar hari ini membuatkan kita ingat, membuatkan kita yakin untuk menjawab peperiksaan akan datang. Itu nombor 2. Nombor tiga, banyakkan sembahyang malam. Okey. Sembahyang malam. Sebab orang kata kadang-kadang saya tak apa, saya bijak, saya pandai, saya hafal. Ingat, hafalan, kebijaksanaan, semua tu adalah pinjaman Allah. Anytime Allah boleh tarik. Kamu hafal, ingatan itu Allah bagi. Allah boleh tarik masa nak jawab periksa. Walaupun kamu best student. Jadi oleh sebab itu, banyakkan sembahyang tahajud. Bila kita sembahyang tahajud, hati akan rasa tenang. Bila hati tenang, insya-Allah itulah kemuncak ketenangan, kemuncak perkara yang terbaik yang telah kita buat untuk berjaya atas muka bumi ini. Percaya atau tidak, banyakkan bertanya kepada orang yang dah berjaya, apa rahsianya? Mereka takkan kata disebabkan saya pandai, disebabkan saya bijak, disebabkan saya best student. Tetapi mereka akan kata, saya berjaya alhamdulillah dengan berkat doa ibu bapa, dengan berkat sembahyang malam, dengan berkat doa saya kepada Allah, dengan berkat usaha yang semaksimum mungkin. Itu yang paling penting. Cuma yang paling penting juga bagi saya tambah nombor 4, doa guru-guru. Sebab saya ni, saya tidak ada SPM. Saya dibesarkan di Syria. Tidak ada UPSR, tak ada PMR, tak ada SPM. Baik. Saya ambil SPM masa saya masters. So, berkat doa guru-guru, alhamdulillah saya juga ada SPM walaupun setelah umur yang panjang. Ya, itu dia. Tapi tadi kalau kita perasan Dr. Is ada menyebutkan solat malam, solat sunat semua kan. Ada juga pelajar mengatakan, Ustaz ataupun Dr. Is, daripada kita nak buat solat sunat, solat malam, lebih baik kita belajar sampai 2, 3, 4 pagi, Doktor. Apa pula komen Doktor mengenai statement tersebut? Okey, ada orang kata baik daripada kita sembahyang malam, baik kita baca, kita belajar. Okey, kita kena ingat, semua yang kita ada ini adalah milik siapa? Milik Allah. Of course, milik Allah. Milik Maha Pencipta. Milik Tuhan yang cipta. So, anytime dia boleh habis. Tengah baca, dia tidur. Betul. Ada orang, dia baca sampai pukul 8 malam je. Tetapi semua ingat dah. Alhamdulillah. Tuhan bagi dia ingatan yang kuat. Ada orang, dia tak boleh nak ingat masa tu. Tapi masa belajar, masa peperiksaan, datang tu macam-macam idea datang. Daripada mana datang? Pastinya daripada pemilik segala ilmu dan nikmat ini. Maka walaupun kita duduk belajar sampai siang, sampai pagi, tetapi tak ada keberkatan, maka rugilah kita. Jadi oleh sebab itu kita kena balance antara rohani dan fizikal. Rohani kita tetap akan terus meminta dengan Allah Taala, walaupun 2 rakaat, insya-Allah kita akan berjaya. Kalau you all kaji balik yang sebelum-sebelum ni, orang-orang yang dapat 18A, 19A, 21A, cuba tanya dia apa yang dia buat. Kebanyakannya semua akan cakap sebelum memulakan pengajian mereka akan semayang 2 rakaat minta dengan Allah biar lapang dada. Kalau yang bukan Islam tu dia orang akan minta lah dengan Tuhan agar Tuhan membukakan segala-gala yang memudahkan mereka ketika menjawab peperiksaan. Jadi oleh sebab itu kita kena bergantung dengan yang itu dia. Jadi jangan bergantung dengan manusia, sebab gantung dengan manusia akan mati.
tetapi bergantung dengan Allah, Allah tidak akan mati. Allah sentiasa akan bersama dengan hamba-hambanya. Doktor, nak tanyalah juga doktor. Kalau macam ada murid-murid kan yang macam dia dah tahu dah subjek tu dia macam tak kuasai sangat. Lepas tu dia kata tawakal je lah. Tapi tawakal ni 2 minggu sebelum, mungkin sebulan sebelum. Awal-awal dia tawakal. Awak kata saya ke ni? Itu sebenarnya Akmal kan. Jadi Sisi tanyakan lah. Macam mana tu doktor? Dia sebulan dia dah tawakal dah. Tak belajar lah. Tawakal. Itu saya pernah dengar dekat Akmal cakap masa SPM. Terima kasih lagi ya. Macam mana tu doktor? Ada orang dia kata dia lemah dalam satu subjek. Bagi contoh saya lemah dalam subjek fizik. Okey. Saya lemah dalam subjek fizik. Saya tetap sembahyang malam saya jaga, saya minta doa mak ayah, minta doa guru-guru, saya selalu minta. Tetapi saya tahu saya ada kelemahan bab subjek fizik. Orang Malaysia alhamdulillah belajar fizik dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Saya belajar fizik dalam bahasa Arab. Jadi term tu semua dalam bahasa Arab. Jadi nak periksa fizik ni, saya terpaksa 2 kali ganda usaha. Saya tak bertawakal, tak apalah saya tawakal pada Allah, tak. Saya nak periksa fizik 1 bulan. Saya membaca, saya menghafal, saya hafal buku fizik tu macam saya hafal Quran. Sampai macam tu sekali. Sebelum saya masuk periksa, saya akan pastikan saya hafal dan saya faham. Bila dah buat dua, barulah saya bertawakal pada Allah. Alhamdulillah berkat doa semua dapat A walaupun hafal je. Okeylah tu. Doktor dapat A juga kan. Akmal. Nak bagi tahu, kena usaha, tak boleh bukan macam tu. Contohlah macam you all lapar kan, tak boleh tawakal, saya tawakal pada Allah biarlah saya. Tak boleh. Saya tawakal nanti nasi ayam sampai depan mata. You kena makan, barulah ada usaha, barulah kita tawakal. Itulah dia kan, kalau doktor ni dia bercakap kan, kalau boleh kita nak ada dia dekat sini 2-3 jam pun tak apa, non-stop cakap je doktor. Tapi dah biasalah kan, masa pun tidak mencukupi. Tapi doktor mungkin boleh bagi kata-kata perangsang kepada calon-calon SPM yang akan mengambil SPM 2 hari lagi doktor. Silakan. Saya nak kongsi satu kata-kata pepatah ulama yang dikenali sebagai Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama yang sangat dikenali sama ada untuk orang Islam dan juga orang bukan Islam di Mesir. Baik. Yang mana katanya la taqlaqu ma 'indan nas. Jangan takut dengan apa yang ada pada manusia. Jangan takut. Kamu jangan risau sebab apa? Sebab Allah sentiasa ada dengan kamu. Jadi jangan risau dengan soalan, jangan risau dengan isu COVID, jangan risau dengan isu nantikan positif, negatif, jangan risau. Kita banyakkan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah akan jaga kita. Tetapi ingat, SOP tetap kena jaga, belajar tetap kena diteruskan, usaha tetap kena diteruskan. Tolong buat sebelum kita masuk peperiksaan, minta maaf dengan mak bapak, minta maaf dengan the whole guru-guru. Tolong minta maaf dengan guru-guru sebab doa guru-guru itu mustajab. Nombor 3, banyakkan bersedekah. Kita yang nak periksa ni banyakkan bersedekah. Orang atau mak bapak pun kena banyakkan bersedekah. InsyaAllah Allah akan bagi kejayaan kepada semua. Amin. InsyaAllah. Terima kasih doktor atas nasihat yang begitu orang kata menyentuh hati sebenarnya. Sebab bila kita nak exam ni kan, selalunya memang betul kita kena jaga hubungan dengan Tuhan dan hubungan bersama dengan manusia pun kita kena jaga. Lebih-lebih lagi guru-guru kita. Jadi kita nak berehat seketika. Selepas ni kita akan bersama dengan bekas pelajar cikgu. Jadi nak tahu siapa? Kita kembali selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020.
Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya Akmal Nazri dan juga Sisi Iman. Untuk ngadau nak sebut juga. pilih, kau pilih. Banyak kali sebutkan. Okey, baik, di dalam segmen sekarang ini kita akan bersama dengan Best Student. Bekas pelajar sebenarnya kan, bekas pelajar bagi Cikgu Kasar dan juga Dr. Roslia. Nak tahu siapakah bekas pelajar ini? Teng. Ini dia. Kita bersama dengan Jatai Anak Jampi dan juga Furin Minsin. Hello, apa khabar? Halo, kabar baik. Kabar baik. Ya, Jatai, nama berita. Mana berita? Udah makai? Udah makai? Bedah makai lagi. Bedah makai? Dia belum makan lagi. Tadi kan awak dah belajar kan sikit-sikit bahasa Kazakhstan Dusun. Awak tak nak tanya khabar kepada Furin, Sisi? Ya, tapi soalan tu seperti biasa Bluetooth kan. Mungkin cikgu nak tanya khabar nak punya cikgu. Okey, tapi sebelum tu Sisi kan, macam si Jatai kan, kalau saya panggil Sulu boleh tak? Tak boleh Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Nanti boyfriend dia marah. Cikgu mungkin boleh memperkenalkanlah serba sedikit mengenai bekas pelajar Cikgu Kasar ni. Okey, selamat pagi semua. Tengah hari dah Cikgu. Tengah hari sudah. Dah suka tengah hari ke? Belum lagi. Belum lagi. Jadi Jatai ini bekas pelajar saya di SMK Dalat, Mukah dulu. Tahun bila last SPM? 2000. Tahun bila SPM tu? 2011. SPM tahun 2010. 2010. Lama dah. Lama dah. Jadi sekarang beliau sudah bekerja di Semenanjung sinilah. Ini adik cikgu bukan? Bekas pelajar. Oh, sebab nama ni sama. Ya. Tapi mungkin chemistry tu kuat kan. Muka nak dekat sama dah cikgu. Dulu pakai cermata. Mungkin jugalah sebab pakai cermata. Mungkin juga. Tak apa, kita pergi test DNA dulu Sisi. Okey, dia merupakan bekas pelajar pada tahun 2010 cikgu kan? Di SMK Dalat Mukah. Apa yang menarik yang mengenai siapa ni si Jatai ni? Karakternya. Orangnya macam mana? Dulu dia bukanlah orang yang suka banyak bercakap. Okey. Malu dia cikgu. Itulah kan kita dulu cikgu. Jadi dia selalu mengikut apa yang kita ajar, apa yang kita beritahu dan seterusnya kita selalu bagi nasihat, dia pun ikut. Dan mungkin sebab itulah, mungkin salah satu sebab lah mungkin sebab itu dia dapat kira berjaya lah sekarang ini. Dia dalam kehidupan dia lah, maksud saya ni. Baik. Dan sekarang ni kalau Jatai, kalau saya boleh menanyakan kepada anda, sekarang ni awak belajar ke, sudah bekerja ke atau macam mana? Sekarang saya tengah bekerja. Okey. Di mana tu? Saya bekerja di salah satu farmasi di Senayan. Nice. Maksudnya selepas awak SPM tu, apa jurusan yang awak ambil, Jatai? Selepas saya tamat SPM pada tahun 2010, saya continue masuk ke tingkatan 6. Dan selepas habis tingkatan 6, saya terus bekerja. Okey. Okey, mungkin kita nak bersama dengan Furin pula. Saya mesti nak lain Furin tu lah. Akmal dah kahwin kan? Personal jangan. Okey, silakan Sisi. Okey, Furin, rindu tak dengan Cikgu Roslia? Rindu. Awak bekas pelajar tahun 2000 berapa tu? Bekas pelajar SPM 2000? 2012. Sama lah dengan saya 2012. Sama juga? Tahun 95 ke Furin? Ya. Nampak? Ada geng dah. Dah 26 dah? Janganlah. Tapi nampak rambut kita sama. Mungkin kita duduk boleh jadi unduk ngadau. Wah, masih mencuba. Tapi macam doktor kan, kita tahu juga karakter si Fury ni, bagaimanakah beliau ni? Adakah seorang yang ceria, happy go lucky kita ataupun nampak macam bubbly kan? very bubbly, very sweet macam tu kan? Macam mana doktor? Okey, terima kasih. Furin ini
berasal daripada Kota Belud ya. So selain daripada memang muka dia cantik, dia seorang yang lemah lembut, kemudian sangat committed lah dalam melakukan aktiviti ataupun pengajaran pembelajaran. Okey, kemudian untuk program Bahasa Kadazan Dusun di UPSI ini, beliau adalah salah seorang tulang belakang kami lah, tulang belakang saya untuk melaksanakan menjayakan beberapa program. Jadi sekarang beliau sedang dalam pengajian master untuk khusus untuk Bahasa Kadazan Dusun. Firin, kalau awak tak faham apa-apa, awak boleh tanya saya nanti, okey? Lagi tak faham jadinya. Sampai nak tanya. Tapi mungkin Firin boleh ceritakan juga bagaimana sewaktu belajar dengan doktor kan? Adakah pengalamannya. doktor garang ke atau beliau ni sebenarnya memang seorang ibu kepada anda? Bagi saya anggap dia macam seorang ibu lah dengan kepada saya sebab banyak yang dia tolong saya, banyak bagi kata-kata dorongan. Bukan saya sajalah, kawan-kawan saya yang lain. Kami ada 20 lebih orang dan semua dia layan macam anak-anak dia macam tu. Jadi saya bersyukurlah ada seorang SB ataupun pendidik seperti dia. Dia tidak garang, sangatlah tidak garang dan sangat lemah lembut juga mungkin. Memang orang sama lemah lembut kali semua. Saya pun lemah lembut juga. Saya orang KL tapi saya lemah lembut juga. Sisi. Sama-sama lemah lembut. Sama-sama lemah lembut. Tapi kita nak tanya juga kan kepada bekas pelajar SPM ni kan, iaitu Jatai dan juga siapa, Firin kan. Waktu awak nak dekat SPM itu, bagaimana persediaannya? Adakah lagi satu hari nak SPM awak berdua dah tak belajar sangat ataupun mungkin lagi satu hari itulah masa untuk belajar sehabis, kalau boleh belajar. Kalau saya kena buat persediaan awal lah macam sebab selalunya kita yang kita tahu kalau kita last minute ni dia susah sikit macam apa yang kita belajar macam ni sebelum ni kita lupa. Jadi buat saya kalau yang mau dekat SPM sudah saya buat scanning nota macam tu je. Saya tidak berhabis, sudah cuma scanning nota-nota yang sudah dibuat sebelum tu lah macam tu. Jadi kena buat persediaan awal sebab salah satu kalau last minute ni kan dia macam ganggu emosi kita juga. Jadi sebelum exam tu stabilkan emosi macam tu semua. Jadi itu sajalah dari saya. Sampai sekarang pun saya masih macam tu. Menjelang exam saya tidak suka last minute kena sediakan nota awal-awal. Lepas tu masa mau exam tu buat scanning saja macam. Firin ada menyebut tentang nota tadi. Adakah Firin memang menyediakan nota sendiri ataupun suka baca nota orang lain? Sebab ada juga kawan-kawan sisi yang macam sisi buat nota. Dia minta kawan je punya baca macam tu. Kita senang. Siapa nama dia tu? Janganlah. Jangan tanya. Macam tu Firin. Kalau Firin sendiri masa SPM memang sediakan sendiri? Ya, sampai sekarang pun macam tu. Saya suka saya tidak boleh membaca saja, mesti menulis juga macam tu. Sebab dia kalau macam tu menulis dan membaca dia lagi senang untuk kita ingat macam tu. Saya nak bagi pick up lah tapi tak apalah. Jangan. Bahaya. Tapi macam Jatai pula kan, kalau kita tahu kawan awak kan Firin dia menulis nota-nota. Tapi macam Jatai sendiri, macam mana awak sewaktu persediaan SPM pada tahun 2010? Macam mana tu Jatai? Masa tu Jatai untuk yang minit-minit terakhir tu Jatai lebih kepada fokus kepada emosi, tenangkan diri supaya tidak nervous. Dan lepas tu juga refer nota-nota ringkas, ingatkan poin-poin yang penting. Baik. Itu tadi Jatai ada menyebutkan mengenai menjaga emosi. Jadi bagaimana Jatai sendiri menjaga emosi sewaktu minit-minit terakhir SPM pada tahun 2010 tu, Jatai? Kita kena tenangkan diri, jangan masa exam tu tak boleh juga terlalu confident. Jangan overconfident. Jangan overconfident.
Macam awak dulu, selain daripada itu, adakah awak juga melakukan aktiviti contohnya macam senaman ke untuk bagi, yelah sebab kita tahu kan, orang cakap kalau kita bersenam, otak pun akan lagi cerdas, badan pun akan jadi cergas. Jadi selain daripada itu, apa lagi awak lakukan, Jatai? Sebab Jata kurang suka aktiviti kurik. So, Jata lebih fokus kepada membaca, menghafal, dan untuk bantu ingat benda tu balik. Itu dia. Kan? Cikgu, macam tadi kan Furin dan juga Jatai ada kongsikan cara mereka untuk mengingati sesuatu tu dengan lebih mudah, maksudnya nota dan sebagainya. Macam cikgu sendiri mungkin ada cara lain ke kan untuk menenangkan diri di saat-saat akhir nak ambil kertas SPM tu? Ya. Bagi saya untuk peperiksaan ini, salah satu juga yang boleh membantu kita adalah kita buat akronim. Akronim. Okey. Macam itulah. So kita ingat macam warna-warna pelangi begitu, kita buat akronim macam tu kan. Okey. Kemudian untuk bahasa ni kita selalu bermain dengan bahasa tu. Macam kita nak ingat kalau macam kerajaan itu nak ingat peribahasa tu kan, tukadan itu kita selalu bermain dengan perkataan tu. So kita akan ingat. Itu antara lah. Maksudnya kena praktikkan lah bila belajar tu, kena praktikkan dalam kehidupan seharian supaya kita lebih ada juga mereka buat macam lagu kan, doktor kan, untuk menghafal formula ke konsep ke format ke kan, ada juga kan. Senang kan ingat macam tu. Mungkin cikgu ada nak nyanyi? Sebab Furin kata kat saya, cikgu saya dia pandai menyanyi tau. Betul ke doktor? Bolehlah. Sikit. Nak nyanyi? Boleh. Nak duet dengan Furin pun boleh, tak ada masalah. Belum nyanyi lagi dah tepuk tangan dah. Okey, tak apalah. Kita guna untuk SPM dulu lah. Kita belajar. Kita bagi guna untuk bagian. Sikit ya. Okey. Sebab nak pakai baju tu cantik kan. Jabatan Tanpa Ruli. Jabatan Tanpa Ruli, yes. Papakan kundo sumun sui de jambatan. Okey, cukup. Boleh clear. Dia kata kalau nak lebih bayar. Itu kalau beli CD orang kata, rosak ke CD ni kan, setengah je lagu kan. Okey, itu doktor lah kan. Macam Cikgu Kasar sendiri, apa pula teknik-teknik yang mungkin boleh kongsikan kepada anak murid yang sedang menonton ini? Okey, baik. Saya dulu SPM tahun 1998. Okey. Dah 14 tahun sudah lah. Dan saya dulu ada satu tabiat yang agak lain sikit dari kawan saya. Menari. Tabiat lain. Menyanyi. Tiba-tiba macam seram. Maksud saya adalah, saya dulu suka belajar ketika hari hujan. Selepas kelas petang, kalau hari hujan, masa tu mood saya belajar sangat tinggi. Waktu hari hujan? Ya, masa tu kawan-kawan yang lain ni suka tidur. Jadi saya tidak. Saya belajar masa hari hujan sebab saya boleh fokus kerana hanya mendengar hujan saya masa itu. Ini pun saya selalu kongsikan dengan bekas pelajar saya. Saya katakan mereka kalau hari hujan tidak ada gangguan. Jadi senang kita nak ingat. Tapi ada gangguan cikgu? Bagi saya tidak ada. Tidur, sedap tidur. Bila tengah hujan kan? Itu yang saya katakan tadi. Lain sikit daripada kawan lain. Musim kemarau. Betul juga kan? Jadi tertarik juga. Kemudian saya ingat lagi masa SPM masa tu 1 bulan sebelum SPM baru saya fokus belajar matematik. Sebelum itu alamak matematik lemah semangat. 1 bulan saya fokus belajar dengan kawan. Ada dua orang kawan saya yang menolong belajar matematik. Pas tadi habis pukul 9 malam kita sambung sendiri, private study untuk sendiri-sendiri, dan bukan setiap malam jugalah. Lebih kurang 3 kali seminggu tu memang fokus untuk belajar matematik. Tanya dengan orang ni memang rapatlah dengan mereka ni. Teman-teman untuk belajar ni. Sebulan sebelum ya cikgu? Sebulan sebelum SPM. Maksudnya memang tak lambat. Sebulan sebelum pun masih lagi boleh. Kemudian yang subjek lain tu saya bacalah, tengok soalan macam mana cara jawab. Soalan macam mana cara jawab. Jadi saya ingat dia banyak membantulah bagi saya sendiri. Tapi pastikan hari hujan. Itu kelebihan. Hari hujan itu cikgu punya lah. Sebab memang tenang agaknya kan. Ya, betul tenang. Sebab kunci utama dia adalah ketenangan. 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 Baru ilmu tu boleh masuk. Baru dia masuk. Ya. Jadi memang sampai sekarang pun kalau saya
baca buku ke buat kerja masa hari hujan memang fokus. Adakah Jatai waktu awak belajar pun memang tunggu hari hujan baru awak akan study? Sebab kita tahu awak anak murid kepada Cikgu Gasa kan? Tak juga tunggu hari hujan, tapi memang memerlukan ketenangan. Contohnya boleh juga sambil belajar tu dengan alunan muzik, dia bantu tenangkan kita punya emosi. Muzik apa yang awak selalu dengar waktu awak belajar tu? Dengar lagu yang relax punya. Sentimental punya lagu. Bukan lagu K-pop semualah. Bukan. Lemah lembut Jatai ini. Okey cikgu, kalau macam kami ni kan yang tak biasa ya, bukan lidah kita lah kan, nak belajar bahasa, nak tahu secara semula jadi bahasa Iban dan juga bahasa Kadazan Dusun ni macam mana, berapa lama agaknya masa yang kita ambil untuk kita betul-betul sebenarnya boleh bercakap dalam bahasa itu, untuk kita yang tak tahu apa-apa langsung ni, yang tak pernah dengar sangat. Bukan native speaker lah. Bukan native speaker ya cikgu. Okey, saya jawab dulu. Boleh. Silakan. Untuk bahasa Iban, untuk pengetahuan semua, kalau di Sarawak, saya rasa jarang juga orang yang tidak pandai jaga Iban. Maksud saya bangsa lain lah. Macam aku sendiri ya. Kenapa dengan saya, Cikgu? Tapi Cikgu, walaupun saya sudah 4 tahun kan bersama dengan orang rumah saya masih lagi tidak dapat tangkap ataupun fluent apabila bercakap. Bukan bahasa utama mungkin. Kalau saya ambil contoh lah, kalau dia pelajar bangsa lain, kalau dia bersekolah dengan murid-murid Iban, paling lama pun 2 tahun dah. 2 tahun dia dah jadi pas sudah bahasa Iban. Itu 2 tahun. Yang 4 tahun ini? Itu kena praktis lebih sikit lah. Itu menunjukkan awak proses cepat ke tidak. So nak cakap saya ni. Tapi kan Cikgu, mungkinlah kan macam contohlah saya bagi satu situasi lah kan, macam saya, orang rumah saya berbangsa Iban. Boleh tak kalau saya belajar dengan dia, belajar bahasa Iban dan ambil SPM untuk subjek bahasa Iban tu? Adakah hanya sekadar memahami perkataan ataupun bahasa Iban tersebut dah boleh dah ambil subjek ini, Cikgu Gasa? Saya rasa itu sekadar asas saja. Mungkin tidak cukup lah untuk ambil periksa. Asas lah. Ya, sebab dalam periksa kita ada belajar berkaitan dengan teknik, kami panggil dia leka main. Leka main adalah seti puisi. Mungkin itu agak susah sikit lah bagi orang yang bukan penutur jati. Jadi untuk bercakap saja boleh. Untuk ambil periksa, untuk pas, saya rasa tidaklah. Tidaklah. Tapi macam saya sebut tadi, dalam 2 tahun kalau dia berkawan bersama dengan murid Iban ataupun bangsa Iban, memang boleh bercakap. Lancar. Saya garanti. Lancar bercakap. Paling lama tu. Ada yang dalam setahun dah pandai sudah. Setahun dah boleh pandai. Bergantung kepada usaha lah, Akmal. Saya ingat masih ada kawan saya dulu masa kami tengah tanam. Dia orang Melanau, dia orang Melanau Dalat. Sekarang dia bekerja di Labuan. Mungkin dia masih tengok TV ni. Herman nama dia. Dia mula-mula bersama dengan kami, dia tinggal asrama di sekolah di Sibu. Dia langsung sepatah perkataan pun tidak pandai bahasa Iban. Kemudian itulah setahun setengah kami tinggal tanam atas tu. Sekarang pas sudah. Jadi kalau saya 4 tahun sebenarnya dah boleh ambil dah kan Cikgu kan? Sepatutnya. Cikgu tadi setahun setengah kan Cikgu? Tak apa, saya akan cuba 6 bulan. Ya, boleh. Awak nak belajar dengan siapa pula? Alamak, takut tak apa kita. Bahasa Kadazan Dusun lah dengan Cikgu Roslia. Doktor. Mungkin dengan Fiorin juga. Fiorin kalau nak mengajar saya pun nak belajar jugalah. Ada nak tanya Fiorin jugalah. Mungkin Fiorin ada juga membimbing rakan-rakan yang non-native speaker untuk bercakap dalam bahasa Kadazan Dusun, untuk belajar. Ada tak? Ada pengalaman tu tak? Ada. Jadi macam mana tu waktu proses bila kawan minta, Fiorin, ajarlah saya macam mana nak cakap bahasa Kadazan Dusun supaya saya boleh jumpa mak ayah awak. Contoh. Macam tu. Cuma selalu yang saya ajar tu orang tanya yang asas-asas macam tu, tidak mendalam lah macam tu. Senang saja. Cuma adalah memang agak susah lah kalau kena konsisten baru fluent dalam bahasa tu.
Faham. Dan macam Jatin pula, ada tak kawan-kawan yang bukan berbangsa Iban kan, tapi dia nak belajar bahasa Iban ini sendiri? Ada tak? Ada, sebab majoriti kawan-kawan kerja kebanyakannya Melayu, Cina, so mereka ada belajar sikit-sikit. Contoh macam pulai. Pulai, pulang, makan. Itu saja. Oh, dua tu jawab ajarkan orang. Punya lama kawan. Dua je ajar. Sebenarnya itu paling basic lah untuk kita tahu. Paling basic lah. Okey, baik, mungkin Doktor lah kan boleh bagi, sebab kita tahu kan SPM tidak lama lagi, memberikan kata-kata semangat kepada calon-calon SPM di luar sana, sebab kita tahu sekarang ini mungkin mereka gelisah, risau, takut semua ni. Doktor, silakan. Okey, untuk semua pelajar calon-calon SPM yang akan berdiri ke peperiksaan dalam masa 2 hari lagi. Betul. Ustaz telah bagi tahu tadi tips tawakal kan, kena tawakal macam tu. Dan saya fikir tiada sebab untuk kamu ataupun kalian risau menghadapi peperiksaan. Anggap saja macam mau duduk peperiksaan ini kita nak masak. So dah sedia semua bahan-bahan tu, tinggal goreng dan makan. Begitu sajalah SPM tu kan. Jangan anggap macam ini sesuatu yang menyusahkan. Tetapi anggaplah ini macam satu jambatan yang membawa kamu sampai kepada kejayaan macam tu. Baik, dan cikgu short and sweet, silakan. Okey, pesanan untuk murid-murid ataupun pelajar yang nak menduduki SPM, saya harap anda sudah bersedia. Yang pertama, kena tahu bila tarikh peperiksaan. Contoh bahasa Iban. Jangan besok ada ujian baru hari ini tanya, bila bahasa Iban? Oh, pergilah akai. Baru akai. Jadi maksudnya kalau itu memang tak ada persediaan. Jadi apa yang saya nak cakap ini, persediaan itu kena buat betul-betul, persediaan yang rapi, dari segi emosi kena jaga, dan yang paling saya tekankan adalah 2 perkara, iaitu kesihatan dan keselamatan. Okey, jaga kesihatan dan jaga keselamatan. Keselamatan ni supaya nanti orang duduk exam dalam kelas, kita tidak duduk exam di hospital misalnya, ataupun tangan berbalut. Yang penting belajar sewaktu hari hujan. Okey, Sisi. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Kasar dan juga Cikgu Rosli. Terima kasih. Juga rakan-rakan kita di belakang, Fiurin dan juga Jatai. Terima kasih banyak-banyak. Dan harapnya apa-apa yang kita kongsikan hari ini dapat membantu anda semua. Dan petang ini kita akan bersiaran juga di Road to Success SPM 2020 pada pukul 3 sehingga pukul 6. Jadi jangan lupa saksikan kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Banyak yang kita nak kongsikan petang ni. Jadi jangan lupa. Okay, saksikan. Bye. Bye. All the best, guys. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita maklumi, pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan yang besar terhadap kehidupan kita, termasuklah dalam aspek pendidikan anak-anak kita. Kita telah menyaksikan bagaimana anak-anak kita calon SPM 2020 ini terpaksa berhadapan dengan cabaran dalam pembelajaran menerusi norma baru PDPR. Jadi mereka semua telah berusaha sedaya upaya untuk mengulang kaji pelajaran dan menghabiskan silibus secara online. Jadi tahniah saya ucapkan kepada semua calon SPM 2020. Anda telah berjaya dan telah berusaha. Jadi inilah masanya untuk anda semua bertawakal dan banyakkan doa kepada Allah SWT agar Allah kurniakan kejayaan dan kelapangan dan kemudahan buat anda untuk menduduki SPM kelak. Didik TV KPM.